Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab 7, pelan dan dongakkan. Okey. Pertama sekali kita kena tahulah kenapa kita nak belajar bab ni. Kita tak belajar bab ni saja-saja. Okey, jadi kita lihat sebenarnya pelan dan dongakkan ni dia membantu kita untuk tahu bentuk sebenar objek melalui bentuk dua dimensi. Okey, dari pelbagai arah pandangan. Sebelum ni kita dah belajar tentang dua dimensi dan tiga dimensi. Nanti cikgu akan sentuh juga benda ni. Selalunya kalau kita nak tengok benda sesuatu objek tu secara nyata, kita akan lihat kepada tiga dimensi sebab kita ada tiga permukaan. Tapi untuk kita menjadikan tiga bentuk tersebut tiga dimensi, tak semua benda boleh kita lihat sebagai bentuk tiga dimensi secara terus. Kita perlukan bentuk dua dimensi dahulu. Baru kita boleh nyatakan bentuk dua dimensi tersebut kepada tiga dimensi. Okey, jadi pelan dan dongakkan ni dia nak bantu. Dia gunakan bentuk dua dimensi dari pelbagai arah pandangan, sama ada atas, depan, belakang, kiri, kanan, daripada pelbagai arah lah. Jadi bila digabungkan, dianya akan membentuk pelan dan dongakkan. Okey, pernah tengok tak iklan pembelian rumah sebelum ni? Okey, macam cikgu cakap tadilah, tak semua benda yang kita boleh jadikan dia sebagai tiga dimensi untuk kita tahu bentuk asal dia. Sebab kalau sebuah rumah kita terus bina, macam mana orang nak terus beli kan? Dia mesti nak tengok-tengok dahulu. Okay, jom kita tengok sikit iklan. Okay. Untuk kita memilih dalam pembelian rumah yang baru, okay, kita perlu tahu tentang lokasi rumah. Kita kena tahu tentang bahagian luar rumah. Dan juga kita kena tahu tentang pembahagian ruang di dalam rumah. Okay, sebab kalau keluarga kita besar, kita perlukan sekurang-kurangnya rumah yang mempunyai banyak bilik, kedudukan tandas yang strategik. Kalau ada yang ada kaum Cina di sini, dia perlukan feng shui yang baik kan. Jadi selalunya dalam iklan-iklan rumah dia akan tunjuk seperti inilah. Bukan setakat gambar bahagian luar rumah, dia akan tunjukkan juga beberapa deskripsi dan beberapa bentuk-bentuk ruang-ruang. Dia nak tunjukkan pembahagian ruang yang ada di dalam rumah tersebut. Okay, seperti yang ada di dalam gambar ni. Okay. Gambar yang kamu lihat sekarang ni, ini adalah kita punya pelan dan dongakkan yang digunakan oleh para orang-orang yang nak membeli rumah. Dia akan tengok, oh, kedudukan rumah ini sangat strategik, sangat bagus. Okey, saya nak beli rumah ni. Jadi itu gunanya pelan dan dongakkan. Okey. Jadi cikgu dah bagi tahu tentang kenapa kita perlu belajar pelan dan dongakkan. Dia ada banyak lagi lah benda lain yang dia boleh gunakan. Kalau membeli kereta, okey, dalam kereta pun selalu dia akan ada satu pandang atas. Dia nak tunjukkan berapa besar ruang yang ada di dalam kereta tersebut, kedudukan kerusinya, adakah sempit ataupun luas. Dia ada jugalah. Okey, jadi kita akan masuk kepada topik hari ini iaitu 7.1 unjuran ortogon. Yang mana hasil pembelajaran bagi subtopik ini ialah yang pertama kita akan mendefinisikan satah, garis dan unjuran ortogon dengan menggunakan perkataan sendiri. Kemudian kita akan melukis unjuran ortogon pada latihan yang betul. Dan yang ketiga membuat perbandingan antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan pada latihan dengan betul. Okey, tapi hari ini kita akan lihat kepada definisi satah, garis dan unjuran ortogon dengan menggunakan perkataan sendiri dahululah. Okey. Kita lihat pelajaran yang pertama. Okey, tadi cikgu dah sentuh tentang bentuk dua dimensi dan tiga dimensi kan? Okey. Cikgu ulang semula. Dua dimensi adalah bentuk yang mana kita cuma ada dua permukaan sahaja, iaitu panjang dan lebar. Okey, kemudian melalui bentuk dua dimensi, okey, dua dimensi ni contoh dia kita ada bulatan, segitiga, segi empat, apa lagi? Prisma dan macam-macam lagi lah. Itu untuk dua dimensi yang cuma ada dua permukaan sahaja, panjang, lebar ataupun tinggi, lebar. Okey. Tapi untuk tiga dimensi, okey, tiga dimensi ni dia ada ekstra satu lagi permukaan. Okey, kalau kita ada
bentuk segi empat, panjang dan lebar. Bila kita tambah tinggi, ianya akan jadi bentuk kuboid. Ada pelbagai lagi lah yang mana bentuk tiga dimensi ni akan menjadikan sesebuah objek tersebut mempunyai permukaan, okay, dia mempunyai permukaan sama ada rata ataupun melengkung ataupun dia mempunyai kedua-dua permukaan itu sekali. Okay, sebagai contoh sekarang kita ada bentuk silinder, kon dan juga sfera. Ini adalah bentuk tiga dimensi. Kalau kita lihat kepada bentuk silinder dan kon, ianya mempunyai dua permukaan, iaitu permukaan melengkung dan juga permukaan rata. Kemudian untuk permukaan sfera, dia cuma ada satu permukaan, iaitu permukaan melengkung. Okey, kita lihat. Kita dah tahu tadi kan tentang dua dimensi, tiga dimensi. Okey. Sekarang kita nak tahu pula, apa itu satah? Satah ialah benda yang kita akan belajar, kita akan gunakan dalam bab ini. Okay, yang mana satah ialah permukaan rata sesuatu objek. Okay, tadi kita tahu bentuk tiga dimensi ianya mempunyai permukaan sama ada melengkung atau rata. Jadi permukaan tu kita kenali sebagai satah. Okay, kita ada tiga jenis satah. Satah mengufuk, satah mencancang, satah mencondong. Kita lihat kepada satah mengufuk dahulu. Ini adalah permukaan rata yang melintang. Okey, yang dia berbaring di bahagian bawah. Kamu ingat dia berbaring sahaja. Okey, ini adalah contoh gambar rajah. Ini adalah sebuah prisma yang mempunyai keratan rentas bentuk trapezium. Okey. Pada prisma ini satah mengufuk dia adalah ABCD. Okey, kalau kamu lihat ABCD berada di bahagian bawah, iaitu bahagian yang permukaan rata bahagian bawah yang berbaring. Okey, selain itu kita juga ada satu lagi permukaan, satu lagi satah mengufuk iaitu EFGH sebab ia pun melintang. Okey, dia dalam keadaan berbaring. Okey. Ini adalah untuk satah mengufuk. Kemudian kita lihat kepada satah mencancang. Satah mencancang adalah permukaan yang menegak, maknanya dia berdiri. Kalau mengufuk baring, mencancang dia kena berdiri. Okey, kita lihat CDGH adalah CDGF adalah satah mencancang sebab dia berdiri di bahagian belakang sana. Okey, kemudian kita ada juga satah ABEF yang juga satah mencancang bagi trapezium ini. Okey, harapnya kamu dapat bezakan antara satah mencancang dan juga satah mengufuk. Okey, mencancang berdiri, mengufuk baring. Okey, kemudian kita lihat kepada satah condong. Ini yang paling senang sekali. Satah condong, kamu ingat permukaan yang condong. Kalau kamu lihat kepada gambar rajah, okey, bentuk trapezium yang sama, satah yang condong adalah BCFG. Okey, dia slanting sikit, orang putih cakap. Dia ada dia tak lengkung sebab satah adalah permukaan rata, dia tak boleh melengkung. Jadi BCFG ni dia masih rata tapi dia sengit sikit. Macam itulah dia. Okey. Kita dah kenal apa itu satah. Okey, kamu kena ingat satah mengufuk, satah mencancang, satah condong. Okey, sekarang kita lihat pula. Alamak comelnya dia. Okey. Kita dah kenal satah, kita kena garis. Sepatutnya kita kena belajar garisan dulu kan, baru nak belajar satah. Tapi benda sama saja. Okey, kita lihat. Kita ada 3 jenis garisan yang kita akan belajar. Yang pertama garisan padu, yang kedua garisan sempang, yang ketiga garisan normal. Okey, jangan risau. Garisan padu dan sempang tu dia sangat senang. Kalau kamu tahu benda ni pun, kamu akan rasa macam, simple saja. Tapi kamu, cikgu akan tekan di sini tentang garisan normal. Okey, kita lihat apa itu garisan padu. Garisan padu adalah garis yang boleh dilihat dengan jelas di dalam gambar rajah. Okey, kita rujuk kepada gambar rajah kita. Masih lagi trapezium A, B, C, D, E, F, G, H. Okey,
Garis padu ialah garis yang kamu nampak, yang solid, yang garisan yang kamu boleh lukis macam itu sahaja. Dia berada di pandang depan. Okey, sebab dalam bentuk 3 dimensi, dalam bentuk 3 dimensi, kita hanya boleh lihat di bahagian permukaan depan saja yang ada di hadapan mata kita saja. Yang bahagian belakang tu kita tahu bentuk dia macam mana, tapi kita tak boleh lihat terus. Okey. Jadi ini adalah garisan padu. Okey. Kemudian kita lihat pula dengan garisan sempang. Tadi padu boleh nampak. Sekarang garisan sempang adalah garisan yang tak boleh lihat ataupun berada di belakang sisi yang lain. Okey, macam ni tadi kamu boleh agak. Garisan sempang adalah garis putus-putus. Okey, bahagian belakang kamu tengok garis AD, DH dan juga DC. Itu adalah garis sempang. Okey. Dan garis normal. Normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Tak kisahlah sama ada satah mencancang ke, satah mengufuk ke, satah condong, selagi dia berada, dia adalah garis lurus yang berserenjang, maka itu adalah normal bagi satah tersebut. Okey. Contoh, kita masih lagi menggunakan gambar rajah yang sama. Okey. Tadi kita tahu ABCD ialah satah mengufuk. Okey, ABCD ialah satah mengufuk. Jadi, cikgu boleh kata garis EA, garis EA dan HD ialah garis normal bagi satah ABCD, iaitu satah mengufuk kita. Sebab ianya berdiri tegak. Berdiri EA. Kalau kamu lihat kepada sudut EAB, cikgu ulang, kalau kamu lihat sudut EAB, ianya membentuk satu sudut 90 darjah. Kamu lihat HDC di belakang sana, tanda dia terbalik sikit. Sepatutnya dia ke dalam dia membentuk sudut 90 darjah HDC. Sudut HDC. Okey, maka kita tahu EA dan HD sebenarnya ialah garis normal bagi satah ABCD. Okey, jadi susunan huruf itu sangat penting untuk menyatakan normal. Okey, yang mana huruf terakhir bagi garis tersebut mestilah merujuk kepada salah satu huruf pada satah. Macam tadi cikgu sebut EA, bukan AE. Sebab A adalah ada pada satah ABCD. HD, D ada pada satah ABCD. Okey, kita lihat semula kepada gambar rajah tersebut. Cikgu ulang. Okey, sekarang kita ada satah mencancang. Satah mencancang yang berdiri ABEF. ABEF, makanya garis normal bagi satah ABEF ialah HE dan DA. Tolong catat sebab cikgu tak masukkan dalam slide. Garis HE dan DA ialah garis normal bagi satah ABEF. Okey, nanti kamu boleh senaraikan juga. Okey, tugas kamu senaraikan garis normal bagi satah-satah yang kamu ketahui dalam gambar rajah ini. Okey, dan masukkan sekali di dalam latihan kamu nanti. Okey, dan seterusnya kita dah kenal tentang normal bagi satu satah. Okey, tahu satah, tahu garisan, tahu garis normal. Sekarang kita lihat kepada unjuran ortogon pula. Okey, apa itu unjuran ortogon? Okey. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, sini cikgu ada satu situasi. Okey, yang mana kita ada satu bola yang dipancarkan dengan sumber cahaya. Okey, bila dipancarkan sumber cahaya, ianya akan menghasilkan bayang-bayang.
konsep unjuran ortogon ini dia lebih kurang sama dengan konsep bayang-bayang ni. Bezanya, ini cikgu cuma bagi gambaran. Bezanya, bayang-bayang itu adalah unjuran ortogon tetapi saiz, saiz dan bentuk bola tersebut mestilah sama. Jadi kita lihat contoh yang ada di dalam buku teks muka surat 171. Cikgu ulang semula. Unjuran ortogon adalah image, sesuatu bayang-bayang yang terbentuk berasal daripada sebuah objek. Yang mana objek image tersebut mestilah sama saiz dan juga sama bentuk dengan objek yang kita lihat. Kita lihat kepada rajah 3. PQSR adalah kita punya objek. Apabila cikgu pancarkan cahaya di hadapan PQSR, kamu anggapkan kita ada cahaya di hadapan PQSR, ianya akan membentuk satu bayang-bayang ABCD, yang mana bayang-bayang tersebut terbentuk pada satah mencancang. Cikgu letak kertas di belakang sana. Yang mana kertas adalah kita punya satah mencancang. Jadi kita tahu pada rajah 3, objek kita adalah PQRS tadi. Apabila kita suluh objek tersebut, unjuran ortogon yang terhasil pada satah adalah ABCD. Yang menghasilkan normal kepada satah. Normal kepada satah maknanya dari PQSR tadi, 90 darjah daripada PQSR tu adalah PA. A berada pada satah mencancang kita. QB, B adalah satah mencancang kita. RC, C ada pada satah mencancang, dan SD, D ada pada satah mencancang. Dan kita lihat kepada rajah 4. Sekarang satah mengufuk kita berada di bawah. Kertas tu cikgu dah letak di bawah dah. Objek kita EFGH ada di atas. Dan sekarang cikgu suluh dari atas pula. Ianya akan menghasilkan, cikgu ulang. Objek adalah EFGH, cikgu suluh dari atas. Dan unjuran ortogon yang terhasil pada satah mengufuk bahagian bawah adalah RSTU. Dan kita dah boleh kenal pasti normal pada satah. Normal kepada satah kita adalah ER. Huruf terakhir mesti ada pada satah. FS, GT dan juga HU. Jadi saiz dan bentuk image yang terhasil pada satah mesti sama dengan objek. Kita lihat semula. Kamu lihat saiz dan bentuk RSTU dan ABCD ianya sama dengan objek mereka sendiri. Jadi kita lihat contoh yang lain. Ini adalah contoh yang ada di dalam buku teks muka surat 172. Setiap rajah berikut menunjukkan unjuran satu objek pada satah mencancang atau satah mengufuk. Jadi sebelum kita lihat soalan lain, A menggunakan satah mencancang sebab ianya berdiri. B adalah satah mengufuk. Dan C adalah satah mengufuk juga. Soalan minta kita tentukan sama ada unjuran yang terhasil ialah unjuran ortogon ataupun bukan. Kita lihat A. A adalah satu unjuran ortogon. Kenapa? Yang pertama, bentuk yang terhasil adalah sama. Unjuran ortogon ni, cikgu ingatkan semula, unjuran ortogon adalah bentuk dua dimensi. Bila objek kamu tiga dimensi, unjuran ortogon yang terhasil akan jadi dua dimensi. Maksud cikgu bentuk yang terhasil adalah sama adalah kalau kamu suluh pada bahagian depan, bentuk dia adalah segi empat tepat. Unjuran ortogon yang terhasil adalah bentuk segi empat tepat juga. Dia tak boleh tiba-tiba jadi segitiga. Kemudian jadi A adalah unjuran ortogon. Yang kedua,
sebab kenapa A adalah unjuran ortogon, kamu lihat ianya ada menghasilkan normal pada satah. Kamu perasan tak ada yang bersudut 90 darjah di sana? Okey, daripada bentuk asal warna biru tu objek kita kepada satah ianya menghasilkan satu garis yang mana garis ini adalah garis normal sebab ianya 90 darjah. Okey, itu untuk A. Kemudian kita lihat B. Okey. Kamu rasa B adalah unjuran ortogon atau bukan? Okey, sebenarnya B juga adalah unjuran ortogon. Okey, sebab bila kita lihat dari pandang atas yang kita lihat adalah satu segi empat tepat yang panjang, bahagian atas. Okey, jadi pada satah dia, yang terhasil pada satah mengufuk bagi B adalah satu segi empat yang panjang juga, tapi mempunyai belahan-belahan dia sebab bahagian bawah dia ada satu garis yang menegak di bawah tu. Okey, sebab ini adalah uh, uh, objek yang lut sinar, sebab tu dia nampak ke dalam. Kalau objek tu tak lut cahaya, dia cuma nampak satu garis lurus sahajalah. Okey, kita lihat kepada C. Okey, C bukan unjuran ortogon. Kenapa? Kalau kamu lihat daripada atas, sepatutnya kamu nampak bucu kon. Okey, warna biru, bucu kon. Tapi pada unjuran ortogon dia yang tak hasil pada satah, ianya bentuk bulatan. Okey, jadi ianya tak sama. Okey. Lagi satu, kita tak ada garis normal sebab kamu tengok bahagian bawah dia tu dia garis dia sengit, dia tak 90 darjah. Okey. Jadi C bukan unjuran ortogon kerana garis yang diunjurkan daripada objek bukan satah normal dan juga objek yang terhasil pada satah itu tidak sama dengan objek dia. Okey. Jadi cikgu harap kamu kenal, kamu dah tahu yang mana satu adalah cikgu harap kamu tahu untuk membezakan satah mengufuk, satah mencancang. Apa lagi kita dah belajar setakat ni? Garis normal. Kamu kena tahu macam mana nak tentukan garis normal. Kalau masih tak faham, kamu boleh ulang balik video ni atau tanya cikgu balik. Okey. Jadi, latihan untuk kamu hari ini, sila buat latihan uji minda 7.1A, soalan 1 dan 2. Okey. Latihan uji minda 7.1A ni, dia melibatkan apa kita dah belajar tadilah. Tadi cikgu ulang semula. Kita dah belajar tentang satah. Kita dah tahu satah, kita ada 3 jenis satah. Satah mengufuk, satah mencancang, satah condong. Okey, kemudian kita belajar tentang 3 garisan. Garis padu, garis sempang dan juga garis normal. Okey, tapi soalan ni dia lebih kepada garis normal sajalah. Dan juga kita belajar tentang unjuran ortogon. Okey, kamu kena tahu sama ada sesuatu benda tersebut adalah unjuran ortogon ataupun tidak. Okey, soalan ni senang sahaja. Kamu tolong buat latihan. Ada 2 benda kamu kena buat. Tadi cikgu ada bagi gambar prisma bukan? Prisma dengan tapak kerata rentas trapezium. Okey, itu yang pertama. Kamu buat cari garis normal bagi setiap satah yang kamu jumpa dalam bentuk prisma tersebut. Dan yang kedua, kamu buat latihan uji minda 7.1A soalan 1 dan soalan 2. Okey, di sini kita ada soalan 1, 2, tak banyak. Tolong lukis semua bentuk sebab soalan ni kita cuma fokus kepada lukisan dan pengiraan. Okey, jadi rasanya itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya masih ada yang tidak faham, kamu boleh hubungi cikgu terus ya. Okey, terima kasih kerana mendengar.